Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam subjek sirah tahun 6. Baik, kita terus tengok kepada tajuk yang pertama untuk subjek sirah tahun 6 ini ialah pelajaran pertama, kepentingan negara Islam. Baik, dalam kepentingan negara Islam ini, unit pertama, definisi negara Islam. Unit kedua, tujuan negara Islam. Unit ketiga, ciri-ciri negara Islam. Dan unit yang keempat, prinsip negara Islam. Baik, jadi untuk video kali ini Ustaz akan ajar satu persatu daripada unit 1 hingga unit 4, insya-Allah. Baik, kita tengok pada unit 1, definisi negara Islam. Baik, jadi pelajar perlu maklum dan perlu tahu untuk definisi negara Islam. Definisi maksudnya pengertian, ya. Baik, pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Baik, negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Baik, yang Ustaz garis itu semua poin, ya. Dia sebut pengertian negara yang mengamalkan apa? Sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan apa? Berlandaskan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Ini poin dalam pengertian negara Islam. Jadi murid-murid boleh cuba hafal, tentang pengertian negara Islam ini, sebab sangat penting. Pengertian negara Islam ini banyak kali ditanya dalam peperiksaan. Baik, yang bawah tu, negara Islam ialah sebuah negara yang sesuai kerana negara yang melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan keadilan dan kesaksamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya, sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Baik, dekat sini nak bagi tahu yang agama Islam ini adalah agama yang sangat sesuai, walaupun bukan untuk orang Islam. Contoh orang kafir yang duduk dalam negara Islam, dia juga dilindungi di bawah pemerintahan agama Islam. Jadi negara Islam ini adalah negara yang sangat sesuai untuk diduduki oleh sesiapa saja. Baik, seterusnya unit 2 kita tengok pada tujuan negara Islam. Baik, tujuan negara Islam, kalau tengok kat situ, pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hukum Allah. Merealisasikan keadilan. Keadilan. Gariskan dulu, kejap lagi Ustaz akan terangkan. Baik, yang ketiga dia ialah menyempurnakan kebajikan. Garis dulu kat situ. Baik, kita tengok satu persatu. Menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hukum Allah Subhanahu Wa Taala ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia supaya manusia beroleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka, seperti undang-undang jinayah, muamalat dan undang-undang jihad. Baik, jadi tujuan negara Islam ni ialah untuk menegakkan hukum Allah. Jadi hanya negara Islam saja yang mengamalkan hukum Allah. Jadi kita tengok yang kedua, merealisasikan keadilan. Kezaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah secara saksama. Melalui negara Islam, keadilan sebenar dapat ditegakkan kerana keadilan Islam bersifat sejagat. Nampak? Bersifat sejagat tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Baik, itu poin dia. Bersifat sejagat tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Baik, seterusnya kita tengok sini, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Pemerintah Islam akan berusaha untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Jadi kat sini kita tengok menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Itu poin utama dalam menyempurnakan kebajikan kepada rakyat ni. Jadi murid-murid boleh garis kat situ. Baik, kekejaman, penindasan dan kezaliman akan dibanteras.
Mereka yang dizalimi akan mendapat perlindungan. Garis kat situ. Dapat perlindungan dan pembelaan. Golongan yang lemah diberikan makanan dan tempat tinggal. Baik, seterusnya kita tengok pada firman Allah Taala di dalam surah Al-Hajj ayat 41. Baik, ini murid-murid boleh baca. Kita tengok maksud dia sikit. Maksudnya, iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Baik, untuk dalil ini selalunya murid kena hafal surah apa dan ayat ke berapa. Baik, tengok ciri-ciri negara Islam. Unit 3. Baik, ciri-ciri negara Islam. Ciri-ciri negara Islam dekat sini dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Kalau murid-murid paling kurang kena hafal 3. Boleh pilih lah mana satu. Boleh pilih lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh pilih 3 daripada 6 ni. Baik, tengok yang pertama. Berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ciri-ciri negara Islam mestilah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sebab itu pegangan orang Islam. Baik, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Baik, Syura ini maksudnya mesyuarat, rundingan. Jadi, Majlis Syura ini sebagai asas pemerintahan. Dalam pemerintahan Islam akan ada Majlis Syura. Baik, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya mengajak ataupun membawa orang kepada perkara yang baik. Nahi mungkar maknanya mencegah orang, masyarakat ataupun rakyat daripada perkara-perkara maksiat. Baik, keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Ketua negara yang adil dan beriman. Nampak? Bukan sekadar adil tapi beriman. Maknanya pemimpin itu di kalangan orang Islam. Baik, jaminan kebebasan dan hak asasi. Dalam negara Islam, walaupun dia penduduk rakyat itu bukan beragama Islam sekalipun, dia masih ada lagi hak kebebasan. Baik, tengok pada firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat ke-38. Kena ingat surah apa, ayat berapa. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sekali Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Maksudnya, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Baik, syura itu mesyuarat, berunding, berbincang, itu maksud syura. Baik, unit 4, prinsip unit 4, prinsip negara Islam. Baik, prinsip negara Islam kena tahu. Yang pertama, keadilan ataupun al-adalah. Al-adalah, keadilan. Melaksanakan keadilan dalam semua bidang kehidupan seperti pemerintahan. Maknanya semua bidang kehidupan. Pemerintahan, kehakiman, hak dan tanggungjawab untuk memelihara agama, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda. Baik, ini penting Tanggungjawab untuk memelihara agama, nyawa, akal, fikiran, keturunan dan harta benda. Itu keadilan dalam prinsip negara Islam. Baik, seterusnya persamaan al-musawah. Persamaan al-musawah. Prinsip yang kedua. Islam mengiktiraf semua manusia adalah sama di sisi Allah tanpa mengira keturunan etnik, bangsa dan pangkat. Tetapi Allah amat memuliakan orang yang bertakwa kepadanya. Baik, dalam agama Islam tak kira dia keturunan apa sekalipun, etnik apa sekalipun, bangsa apa sekalipun, hanya yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan maknanya perasaan takut kepada Allah. Jadi kesamarataan, tak kiralah dia orang kaya, orang miskin, hanya dipandang oleh Allah adalah takwa. Baik, tengok firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Ni semua kena ingat surah apa, ayat berapa. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Surah
An-Nisa ayat ke-58. Maksudnya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Nampak? Jadi hukuman yang dilakukan mestilah dalam keadaan adil, sama. Baik, seterusnya kebebasan al-hurriyah. Ni prinsip yang ketiga. Kebebasan al-hurriyah. Kebebasan hendaklah tidak terkeluar daripada batas yang ditentukan oleh Allah. Ini poin dia. Nampak? Kebebasan mestilah tak boleh keluar daripada ketentuan yang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nampak? Seperti kebebasan mencari dan memiliki harta kekayaan. Nampak? Dibenarkan mencari harta kekayaan, tapi mestilah mengikut syariat. Kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat. Boleh bersuara, nampak? Boleh memberi pendapat. Mendapat jaminan keselamatan hidup. Kebebasan beragama dan mengamalkan ajarannya. Nampak? Walaupun dalam negara Islam, orang bukan Islam, dia diberi kebebasan untuk mengamalkan ajarannya. Baik, seterusnya mesyuarat ataupun asyura. Mesyuarat asyura. Baik, tengok. Setiap keputusan yang dibuat sama ada menentukan pelantikan ketua negara atau bidang-bidang lain diputuskan setelah mendapat pandangan daripada mereka yang berkelayakan. Nampak? Keputusan yang dibuat sama ada menentukan pelantikan ketua negara. Garis tu atau bidang-bidang lain diputuskan setelah mendapat pandangan daripada mereka yang berkelayakan. Baik, syura ini mesyuarat. Jadi apa segala keputusan nak pilih ketua negara, nak buat nak pindah perundangan, nak buat apa saja perlukan pada mesyuarat. Nampak? Kemudian keputusan daripada mesyuarat barulah boleh dijadikan keputusan yang sebulat suara. Tak boleh seorang-seorang je kemudian terus buat keputusan. Dalam negara Islam perlu ada mesyuarat. Baik, untuk kali ini cukup sekali itu saja. Jadi kita perlu ingat apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan pengertian negara Islam, tujuan negara Islam, kemudian dalil-dalil yang saya sebut tadi, ciri-ciri negara Islam, kemudian prinsip-prinsip negara Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.